yang berada di sana dan pemerhatian keluarga, Zara jatuh dari tingkat 3 bangunan asrama perempuan ke kawasan berhampiran tepi laluan longkang berlantaikan konkrit. Ketika dijumpai, tubuhnya dalam keadaan, aduh, hai ini si sebab ni memasuk part ini. Kepala terkulai dalam longkang. Kaki kanan terjulur lurus, manakala kaki kiri terlipat pelik. Okey, tangan terlentang, muka menghadap ke depan dan dalam keadaan terlentang. Okey. Tiada darah kelihatan di kepala atau badan, hanya darah di tapak kaki kiri yang luka terbelah. Begitu. Okey, namun kecederaan dalaman sangat teruk. Kepala lembut, otak tidak berfungsi, tengkuk patah, kaki terbalik dan organ dalaman gagal. Okey. Tiada kamera CCTV yang disahkan di lokasi jatuh. Tiada kamera CCTV. Okey. Jika benar dia jatuh sendiri dari tempat tinggi, bagaimana mungkin mukanya langsung tiada luka, sedangkan tubuh dalam keadaan yang parah? Ini menimbulkan persoalan penting yang masih belum dijawab oleh pihak sekolah dan penyiasat. Okey, kita tahu ya macam mana keadaan beliau tu. Ada gambarnya tu kan, yang lukisan orang begitu di tepi longkang. Okey. Baik, nombor 4. Kita sambung lagi ya. Nombor 4, persoalan tentang cara Zara jatuh. Masih tiada jawapan. Berdasarkan keadaan fizikal arwah ketika dijumpai, kami sebagai waris tertanya-tanya. Jika benar Zara jatuh sendiri dari tingkat 3, mengapa mukanya langsung tiada luka, sedangkan bahagian dalaman tubuhnya rosak teruk? Okey, jika dia jatuh dalam keadaan sedar, kenapa tiada kesan pertahankan diri? Tiada jeritan, tiada saksi langsung. Posisi badan arwah seperti terletak. Okey, bukan terguling, bukan berguling atau diguling atau terseret. Seperti biasa berlaku dalam kes jatuh sendiri. Okey. Zara dijumpai dalam keadaan terlentang, kepala berhampiran longkang, kaki kiri terlipat dan tapak kaki terbelah berdarah. Tapi kepala tidak berdarah, muka bersih, tangan di sisi. Ya? Okey. SOP yang dilanggar ini sendiri boleh membolehkan kejadian seperti ini berlaku dan boleh disembunyikan. Kami persoal SOP dan kawalan asrama. Jika anak kami boleh jatuh pada jam 2 hingga ke 3 pagi tanpa sesiapa tahu atau dengar, ini bukan hanya kecuaian, ini adalah pengabaian tanggungjawab. Okey. Nombor 5, waris kedua tiba. Terima kasih semua, terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih atas giftnya ya. Maaf ya sis tidak fokus dengan kamu ya. Baik. Okey, nombor 5, waris kedua tiba. Khamis 17 Julai jam 11 pagi. Saya, okey, waris yang menulis sini, saya waris kedua tiba dari Kuala Lumpur terus ke Sabah jam 11 pagi dan terus ke hospital. Di sana doktor maklumkan bahawa Zara tidak lagi berfungsi. Otaknya brain death. Okey, otaknya sudah mati. Kecederaan sangat serius. Okey, tengkoraknya pecah. Kepala lembut berair bila disentuh. Okey, tiada darah keluar dari kepala, hanya dari kaki. Okey, tengkuk seperti patah. Saraf tunjang belakang dipercayai terputus atau rosak teruk akibat impak. Berkemungkinan besar menyebabkan kelumpuhan dan kegagalan fungsi sistem utama. Okey, tangan dan kaki patah, kaki kiri terkehel dari buku lali. Tapak kaki kiri luka berdarah. Terbelah dan berdarah. Organ dalaman gagal, jantung membengkak. Okey.
Doktor turut memaklumkan kemungkinan besar berlaku pendarahan dalaman dipercayai akibat arteri utama di bahagian pinggang terputus. Walau bagaimanapun, tiada darah keluar secara luaran, darah yang berkumpul dalam rongga dalaman sehingga menyebabkan kegagalan organ dan pembekakan jantung. Ya. Saya pun tak sanggup mau, sebenarnya kan saya tak sanggup mau baca balik ini. Makin okay, terima kasih yang sudah pin. Zetsu Black, terima kasih ya. Ini hanyalah kronologi pembacaan daripada media-media sosial yang telah berlegar di ini, ya. Ada yang mahu saya sambung? Ya, jangan ada yang marah ya, jangan ada yang marah ya Allah Tuhanku. Kita nak mau marah-marah ya, kita nak mau marah-marah. Okey. Doktor sahkan, okey, kalau hidup pun Zara akan kekal seperti mayat. Okey. Nombor 6, cubaan pengetua sekat laporan polis di hospital, Khamis 17 Julai 2025. Semasa di hospital, pengetua sekolah telah memujuk ibu kandung Zara agar tidak membuat laporan polis dengan alasan tak perlu puan buat laporan, sekolah dah buat. Dia kata begitu, okey. Ibu masih dalam keadaan trauma, tidak stabil emosi dan pengetua mengambil kesempatan situasi itu untuk menekan ibu secara halus. Okay. Namun begitu, selepas waris kedua tiba dari KL pada hari yang sama, Khamis, okay, waris akhirnya mengambil keputusan untuk buat laporan polis pertama secara rasmi. Okay. Ya. Nombor 7, keputusan henti mesin oksigen. Okay. Pada jam 4.30 petang, doktor memanggil ibu dan saya untuk berbincang. Kami akhirnya bersetuju menghentikan mesin pernafasan Zara. Okay. Nurse tanya. Okay, ini nurse tanya ya. Nurse tanya, boleh kami teruskan ke puan? Saya hanya mampu menangis. Saya lihat satu persatu wayar dicabut. Hati saya hancur. Saya ajar anak saya mengucap, tapi suara saya tersesak sampai saya sesak nafas. Baik. Saya sambung ya. Nombor 8. Sikap sekolah dan pengakuan Menteri Pendidikan. Beberapa guru sekolah dan pegawai JPN hadir ke hospital, tapi semuanya diam. Apabila kami tanya apa yang berlaku, seorang guru berkata, "Kami guru sesi pagi, kami tiada di tempat kejadian." Okay. Namun, warden yang menghubungi ibu memang berada di asrama waktu kejadian itu, ada bersama dalam wad melawat. Warden yang menghubungi ibu arwah itu ada di dalam wad ya. Tetapi memilih untuk berdiam diri apabila saya bertanya. Kebanyakan guru-guru yang datang melawat lebih kepada mengambil gambar arwah terbaring di katil berbanding untuk menenangkan waris. Dan orang ambil gambar, orang sampai ambil gambar. Tapi tidak menanya kabar lah, ya. Okey. Apabila kami desak jawapan, Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq yang kebetulan datang melawat ke hospital. YB Fadlina ya, dia ada datang melawat ke hospital. Beliau sendiri menjawab, saya yang arahkan pihak sekolah supaya tidak beri sebarang maklumat kepada waris kerana kes masih dalam siasatan. Ini mengejutkan kami kerana ia bermaksud maklumat ditahan secara arahan rasmi, bukan dari polis. Nombor 9. Cadangan sekolah yang tidak wajar. Ketika kami sedang uruskan jenazah,
Wakil sekolah mencadangkan agar jenazah dibawa ke sekolah untuk disolatkan dan diberi penghormatan. Saya marah dan jawab, anak kami bukan anak kucing. Bukan barang patung pameran untuk diusung ke hulur ke hilir. Dia mati dalam jagaan kamu. Kamu tak layak usung jenazah dia ke sekolah untuk tatapan. Okey. Baik. Nombor 10. Urusan jenazah dan pengebumian. Kami putuskan mandi jenazah Zara di hospital, solat jenazah di hospital, bawa pulang ke kampung malam itu juga. Solat sekali lagi di kampung dan dikebumikan sekitar jam 11 malam. Walaupun pada awalnya ibu kandung berat untuk kebumikan malam itu kerana masih tak puas menatap wajah anaknya. Okey, saya pujuk ibu kandungnya agar redha. Barulah ibu merelakan. Jenazah Zara sangat lembut, wajahnya bersih, tersenyum. Kami tahan air mata saat mandikan dan kafankan dia. Kami mahu dia pergi dalam damai. Kami redha, tapi kami tidak akan biarkan kebenaran dikubur bersamanya.